Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah kita bertemu lagi kali ini di siaran di Tamas, di Facebook Live di Tamas. Jangan lupa untuk follow, like dan sharekan manfaat-manfaat yang kami kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di Facebook Tamas. InsyaAllah semalam kita dah berkongsi mengenai tentang kelebihan-kelebihan, yang mana kelebihan antaranya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan 7 biji kurma ajwa di waktu pagi. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan dah amalkan, alhamdulillah. Semoga amalan kita ni terus istiqamah, terus berterusan setiap hari untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah kita, dan untuk menguatkan lagi kita punya tenaga, tahap kesihatan kita, daripada terhindarnya kita daripada segala penyakit, segala sihir-sihir, segala-galanya, segala benda yang tidak diingini. InsyaAllah apabila kita amalkan sunnah dengan keyakinan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah di situ ada kejayaan. Jangan risau, di situ pasti ada kejayaan, kerana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia terus sampai diwahyukan kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa follow, like dan share. Kalau ada komen, ada pendapat ataupun ada tips-tips yang lain yang perlu untuk pihak Tamas ataupun untuk kami kongsikan, untuk kita nukilkan, untuk kita kongsikan apa-apa saja kita kongsikan, yang mana kita tahu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik untuk kita amalkan seharian. Kerana ada dalam satu hadis, barang sesiapa yang melakukan sunnah aku walau sekali, seperti dia telah dia dapat pahala 79 orang mati syahid. Dia amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu, pahala dia seperti mana seperti 79 orang mati syahid. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah masih lagi Allah pinjamkan kita nyawa, dapat lagi kita hirup udara yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan lagi kita kesihatan, dan kita doakan semoga kita terhindar dari penyakit yang mana kita tahu sekarang adalah penyakit COVID-19. InsyaAllah apabila kita amalkan sunnah, kita yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, insya-Allah kita akan berjaya. Kita akan terhindar daripada segala benda-benda yang tak diingini. Alhamdulillah, apa khabar semua? Semua dah makan tengah hari. Hari ini kita akan satu topik lah, antara makanan sunnah juga. Kita akan bawakan juga satu makanan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok tajuk dekat sini. Hari ini tajuk kita akan kumpaskan antara rahsia macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat stamina dia. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat dan tiada penyakit yang ada di Rasulullah yang Rasulullah terima. Ada yang mengatakan di dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sakit 2 kali sahaja. 2 kali sahaja. Sepanjang umur hidup dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sakit 2 kali sahaja. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai stamina, kekuatan yang tidak ada pada kita sekarang.
Jadi apa cara pemakanan dia, apa benda yang Rasulullah amalkan. Jadi di situlah kita perlu ikut, insya-Allah, supaya kita pun hidup seperti kita pun akan dapat kekuatan yang mana yang ada seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah khair. Alhamdulillah, hari ini saya nak kupaskan macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya stamina. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Macam mana Rasulullah SAW jaga kesihatan dia. Antara satunya yang kita dah pelajari adalah kurma. Semalam kita dah kongsikan Rasulullah SAW mengamalkan makanan sunnah yang kita tahu adalah kurma yang pertama. Jadi hari ini saya akan saya akan nukilkan saya akan baca satu ayat daripada Al-Quran. Mungkin semua yang dah tahu apa makanan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minal syajari wa mimma ya'rishun. Bermaksud, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah-lebah. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu dan tempat yang dibuat oleh manusia. Surah An-Nahl ayat 68. Surah An-Nahl ayat 68. Kemudian thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa linnasi inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, iaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Sadaqallahul azim. Itu di dalam Al-Quran dah disebutkan makanan yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan, iaitu daripada An-Nahl, dalam surah An-Nahl, dalam surah lebah. An-Nahl ni lebah. Banyak lebah, madu lebah ni banyak macam-macam madu lebah yang ada. Tetapi yang terbaik, ada yang mengatakan yang terbaik madu lebah itu adalah daripada Yaman. Madu lebah yang daripada Yaman ni memang antara yang terbaik, yang disebut al-aslu sidir, iaitu asal sidir. Asal sidir ni orang-orang Yaman dia buat satu tempat untuk lebah-lebah cari. Dekat sini pun ada lebah terbang. Orang Yaman dia buat satu tempat yang mana untuk membiak ataupun pengeluaran untuk madu, dan disediakan daun-daun yang dinamakan sidir. Sidir ni satu jenis tumbuhan bunga yang mana madu tu makan daripadanya, kemudian dia akan jadi madu. Itu dipanggil asal sidir. Iaitu madu daripada satu tumbuhan yang dinamakan sidir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dah perintahkan kepada lebah-lebah untuk pergi buat rumah-rumah mereka di pergunungan, di pokok-pokok dan di tempat yang mana manusia sediakan. Dah disebut dalam Al-Quran. Jadi itu lebah-lebah ni sangat mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh takjub, sungguh ajaibnya. Maknanya
Allah dah perintahkan lebah-lebah ni takkan pergi ke mana-mana. Lebah ni ada di gunung, dia akan buat rumah-rumah di gunung. Kemudian dia akan buat rumah mereka itu di pohon-pohon, di pokok-pokok, dan dia akan patuh juga, dia akan buat sarang-sarang yang mana yang dah disediakan oleh manusia. Mungkin kita boleh tengok kalau kita pergi di kebun lebah, kita nampak pokok-pokok yang mana dia buat madu tualang. Jadi dia letak pohon tualang kat situ, kemudian dibuat rumah untuk madu, dan ratu lebah, bukan ratu madu, ratu lebah sendiri. Jadi mereka, ratu lebah ni lah yang akan memilih makanan dan makanan yang terbaik untuk dihasilkan madu. Sungguh luar biasa. Jadi dia dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi, untuk pergi buat rumah-rumah mereka yang Allah telah perintahkan di gunung, di pokok, dan di tempat-tempat yang manusia sediakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan juga kepadanya, maka kemudian makanlah dari segala buah-buahan, lalu tempuhilah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Allah dah mudahkan bagi lebah-lebah ini untuk cari jalan, untuk cari makanan yang dah dibuatnya. Kemudian dari perut lebah itu akan keluarnya minuman. Dari perut lebah itu akan keluarnya minuman, yang sekarang kita panggil madu. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil al-aslu, al-aslu ataupun aslun ataupun asal. Asal ni ain sin lam tu dinamakan asal. Kemudian keluarlah daripada min butuniha syaraban mukhtalifah. Syaraban mukhtalifah. Jadi keluarlah daripada perut-perut lebah itu satu minuman yang berlainan warna. Mukhtalifah alwanuhu fihi shifaun linnas. Jadi Allah dah jadikan, Allah dah ciptakan, dan Allah dah sebutkan di dalam Quran, madu yang keluar ataupun minuman yang keluar daripada perut lebah itu adalah ubat bagi manusia. Adalah ubat bagi manusia. Itu juga adalah minuman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat stamina dia. Kuat stamina dia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubatkan diri dia dengan madu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi sesungguhnya bagi mereka yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah adanya tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang dapat fikirkan, bagi orang yang dapat fikirkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia ni akal dan fikiran untuk kita berfikir. Untuk berfikir, itulah bezanya manusia dengan haiwan. Sesungguhnya semua itu adalah makhluk. Makhluk Allah SWT yang membezakan manusia dan haiwan itu adalah fikiran. Adalah fikiran ataupun otak. Maknanya manusia ni boleh berfikir. Manusia ni boleh berfikir. Haiwan ni hanya turut atas perintah Allah SWT. Jadi manusia ni, jadi Allah bagikan satu keajaiban yang dikeluarkan oleh lebah, seekor lebah itu, minuman, kemudian keluar daripada perutnya satu minuman yang dinamakan madu. Kemudian Allah suruh kita berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin. Kita kena yakin dan kita kena amalkan segala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita fikirkan, apa yang perlu kita lakukan untuk buat diri kita sentiasa bertenaga. Macam mana kita nak ubati diri kita? Antaranya adalah madu. Dalam ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis juga disebutkan, diriwayatkan oleh Bukhari dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amat gemar makanan manis-manis dan madu.
daripada isteri Nabi, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemarkan makanan yang manis-manis dan madu. Jadi antara makanan kegemaran sunnah, antara kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah madu. Jadi barang sesiapa yang menelan ataupun meminum sedikit madu 3 kali pada waktu pagi setiap bulan, ia tidak akan terkena penyakit teruk. Jadi itu satu lagi keajaiban yang perlu kita sekarang amalkan untuk jadikan diri kita sihat, untuk terhindar daripada penyakit-penyakit. InsyaAllah penyakit virus yang ada sekarang ni pun, kalau kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan terhindar daripada penyakit itu. Jadi kita kena amalkan untuk jadikan diri kita, stamina kita yang kuat. Jadi macam-macam kalau kita boleh cari madu, kita pergi di kedai, mana-mana kedai Middle East, selalunya ada di kedai-kedai Arab. Kalau kita pergi di kedai Arab ni banyak madu lah, madu Yaman. Jadi saya teringat dulu saya pernah pergi ke Yaman. Di satu tempat itu memang pembuat madu. Memang dia buat madu. Dari satu lembah tu nama dia Doan. Satu lembah tu nama dia Doan. Saya dah pernah jejak di sana. Di sana banyak madu daripada grade A sampailah grade B, C, D dan E dan sebagainya lah. Banyak sangat grade di sana. Dan banyak juga nama, ada juga dia panggil asal buriyah ataupun madu buriyah. Yang famous ni madu sidir lah. Madu sidir ni memang famous. Ada yang beratus-ratus dolar harga dia. Jangan pelik, kerana madu ni sangat mahal. Jadi kita cari madu yang asli. Untuk kita dapatkan kesegaran yang betulnya daripada badan untuk masuk ke badan kita. Jadi kita amalkan, kita cari madu. Lepas ni kena pergi cari madu. Untuk amalkan sunnah harian kita pada waktu pagi. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan madu pada setiap pagi. Pada setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan madu pada setiap pagi sebelum sarapan. Jadi sebelum sarapan amalkan madu. Jadi nak tengok madu. Ada yang katakan kalau nak tahu madu asli, bawa balik ke rumah. Kalau bini marah tu madu asli. Tak adalah, gurau saja. Jadi madu asli, sekarang ni banyak dengan teknologi, banyak yang dah gabungkan madu-madu untuk jadikan madu tiruan tu menjadi asli pun ada. Tetapi yang saya pernah baca, satu teori saya pernah baca yang mana tak ada pun teknologi yang boleh tengok madu tu asli. Jadikan tahap dia tu boleh tiru yang asli. Mungkin masuk, ada yang mengatakan madu masuk peti ais. Kalau madu tu beku, dia tidak asli. Kalau tidak beku, itu asli. Ada kata ambil batang mancis dan digores, kalau terbakar maknanya dia asli. Kalau tidak maknanya bukan, sebab dia banyak campuran, jadi dia meresap di batang mancis tu. Tapi itu semua teknologi yang boleh tiru. Sampai dia boleh tiru tu boleh jadi seperti asli punya ujian. Tapi satu ujian yang tak boleh manusia tiru dengan teknologi itu. Jadi ambil satu piring, letak air. Ambil satu piring, letak air. Kemudian letak air suam. Kemudian ambil satu sudu madu. Letak dalam piring itu madu. Kemudian goncangkan.
dan madu yang berada di dalam air tadi, yang mencampur dengan air tadi, dan madu itu akan berbentuk bentuk macam sarang lebah. Bentuk dalam macam sarang lebah. Apa dalam kata bentuk dengan sarang lebah, dia ada 8 macam hexagon ke apa, dia panggil hexagon ke apa dak bentuk tu. Bentuk sarang lebah tu ada bentuk, bila kita goncangkan piring yang ada air bersama madu tadi, madu tu akan berbentuk hexagon. Macam itulah. Kalau saya salah boleh betulkan. Jadi bentuk sarang lebah itu. Jadi teknologi tidak ada boleh tiru benda tu. Kalau kita goncangkan hancur madu tu, maka dia tidak asli. Kalau dia berbentuk dengan hexagon tadi, jadi itu adalah madu yang asli. Jadi depan saya ni ada madu. Ni madu ni selalu saya, alhamdulillah, setakat ni saya amalkanlah madu. Tapi amalkan madu ni dengan cara dia lah. Jangan ambil berlebihan. Berlebihan pun tidak baik juga untuk kesihatan kita. Kita ambil dengan sehari 1 sudu. Boleh, tidak masalah. Sehari 1 sudu. Ini adalah madu yang selalu saya amalkan lah. Madu. Jadi kalau yang mahal tu madu Yaman. Boleh cari madu Yaman. Madu Yaman setengah kilo mungkin boleh pergi harga 200 ke 300 ringgit ada. Jadi bagi yang mampu untuk beli madu sidir Yaman, madu sidir Yaman boleh. Jadi ni madu Malaysia je. Saya makan madu Malaysia saja. Berbeza madu Malaysia dengan madu Yaman. Madu pun ada beza dia. Berbeza. Ini madu Malaysia. Madu Malaysia agak cair sikit. Kalau kita ada madu Yaman tu, mungkin ada yang dah tahu madu Yaman tu dia agak kental. Dan bau dia pun lain. Saya sambung balik cerita waktu saya ke Yaman tu. Saya pergi ke Doan, memang tempat tu memang pembuat madu saja. Pembuat madu saja sampai dia letak madu tu di dalam bekas kayu. Madu yang asli, yang belum dicampur apa-apa pun, dia letak dalam bekas kayu dan sangat pekat. Dan bila dibuka bekas kayu tu, dia punya, bila terkena pantulan cahaya tu dia bersinar. Itu agak mahal. Waktu zaman saya kat sana tu boleh cecah dalam $400, $300, $150 lah. Untuk itu dah lama tu, tahun 2000 mungkin 2007, 2006, tahun-tahun dah 10 tahun lepas lah. Beberapa tahun yang lepas. Mungkin harga sekarang lagi naik. Harga dia ada yang sampai $1,000 pun ada. Madu tu. Jadi madu tu tergantung kepada grade. Jangan kita tertipu dengan jualan madu tu lah. Jadi Rasulullah SAW memang suka makan madu pada waktu pagi. Jadi sewaktu sebelumnya sarapan, dia sama juga macam ajwa tu kita amalkan. Jadi sebelum kita sarapan, kita ambil madu, kemudian kita ambil segelas air. Ini adalah cara yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita macam mana cara untuk minum madu. Kemudian ambil satu sudu. Pastikan untuk tidak merosakkan madu tu, jangan guna sudu besi. Jadi boleh gunakan sudu plastik ataupun lebih baik kayu. Ada sudu kayu tu, kita gunakan sudu plastik ataupun sudu kayu. Jangan gunakan besi ataupun selain daripada plastik dan kayu. Jadi kita masukkan
satu sudu, kita masukkan satu sudu madu, kemudian kita campurkan di dalam air, kita kacau. Kita campurkan dengan air, kemudian kita minum. Tapi macam mana para ulama, para ahli salafus soleh, ulama-ulama mengamalkan, orang-orang alim ni mengamalkan cara minum madu. Sebab apa? Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka minum madu yang dicampurkan dengan air sejuk. Yang dicampurkan dengan air sejuk. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan campurkan madu dia dengan air sejuk, kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum madu. Ataupun makan madu berserta dengan air pun tidak ada masalah. Sebab apa? Madu ni sejenis yang pekat. Sejenis yang pekat, apabila masuk di dalam badan kita, kalau kita minum direct, boleh juga, tidak ada masalah. Minum terus, tidak ada masalah. Tapi sebaiknya dicampurkan dengan air. Sebab bila madu dicampurkan dengan air, bila masuk di badan kita, dia akan cepat meresap. Kalau dia masih kental, asli dia masih pekat, dia lambat untuk meresap ke badan kita. Tapi itulah Rasulullah SAW mengajarkan kita macam mana cara kita nak minum madu lebah ni. Jadi campurkan dengan air, kemudian minum, insya-Allah tidak akan terkena penyakit yang teruk. Ada ulama mengatakan amalkan madu ni sebulan paling kurang 3 kali. Sebulan paling kurang 3 kali. Okey, itu cara nak persediaan untuk madu tadi. Jadi perlukan ada madu dicampurkan dengan air. Pastikan sudu yang kita pakai ni adalah sudu plastik ataupun kayu, sebaik-baiknya sudu kayu. Kemudian supaya tidak merosak khasiat yang ada di dalam madu tu kalau kita pakai sudu besi. Sudu besi tu kalau kita pakai, takut khasiat yang ada di dalam madu itu kurang ataupun rosak. Jadi kita gunakan sudu plastik atau kayu, kita campurkan di dalam air, kemudian kita minumkan setiap pagi. Insya-Allah tidak akan ada penyakit yang buruk akan hinggap di badan kita. Jadi cara dia ada guru saya mengajar macam mana cara kita nak amalkan. Cara-cara untuk kita amalkan sebelum kita minum, apa perlu kita buat? Sebelum kita minum, apa perlu kita buat? Jadi cara dia adalah, yang pertama, sebelum kita minum, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan selawat. 3 kali kita akan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. 3 kali. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Apa-apa selawat pun, selawat yang ringkas kita baca 3 kali. Dan kemudian kita kena baca surah An-Nahlu tadi. Kita akan baca surah An-Nahlu daripada ayat yakhruju. Dari ayat yakhruju. Kita baca surah An-Nahlu tadi, ayat 69. Kita baca surah An-Nahlu tu ayat 69, start daripada yakhruju, iaitu yakhruju min butuniha syiraban mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Sampai situ kita stop. Sampai situ kita stop. Kita baca lagi sekali, sampai situ kita stop. Saya ulang lagi sekali. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Fihi shifaa'un linnas. Sampai situ kita stop. Kemudian kita baca ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali. Kemudian kita baca ya Syafi 3 kali. Kita baca ya Syafi 3 kali, ya Syafi. Maksudnya wahai penyembuh, wahai maha penyembuh, wahai maha penyembuh, sifat Allah ya Syafi, ya Syafi 3 kali.
akhir tu kita akan sebut ishfi'ni. Ishfi'ni. Sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah aku. Kemudian kita minum. 4 cara. Boleh. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 4 cara sebelum kita nak minum madu ni setiap pagi. Yang pertama kita baca bismillah dan selawat 3 kali. Yang kedua kita baca ayat surah An-Nahl tu daripada yakhruju. Yakhruju sampai syifaun linnas. Kemudian yang ketiga kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali. Dan yang keempat kita sebut ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Akhir sekali kita sebut ishfa'ni. Ishfa'ni, ishfa'ni. Ishfa'ni ni mana? Sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah aku. Itulah 4 tips, 4 perkara yang perlu kita lakukan sebelum kita minum madu itu. InsyaAllah kita niatkan kita ikut sunnah Nabi SAW di setiap harian kita. Kita ikut Nabi Muhammad SAW. Setiap hari kita akan jadi saya akan kongsikan banyak tips-tips harian yang boleh kita lakukan, yang mudah, simple, yang mudah, supaya sunnah Nabi SAW tidak pernah putus di dalam rumah kita. Sebab apa? Pada sunnah itu adalah kejayaan. Di dalam sunnah itu ada kejayaan. InsyaAllah apa yang kita ikuti Rasulullah baginda Rasulullah SAW, kita akan berjaya dunia dan akhirat, dan kita akan selamat insyaAllah. Jadi itulah amalan-amalan yang sangat sempurna yang Allah dah jadikan. Allah dah sebut dah dalam surah An-Nahl. Allah dah jadikan An-Nahl ni lebah-lebah. Allah dah jadikan lebah untuk siapa? Untuk manusia di muka bumi ini, dan Allah nak tunjukkan itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah Allah bukan apa? Bukannya benda yang sangat susah. Yang senang saja Allah dah tuliskan dalam Al-Quran, cuma kita saja boleh amalkan atau tidak. Kita yakin atau tidak. Sebab madu ni banyak. Madu ni memang doktor-doktor dah iktiraf dah. Doktor-doktor dunia ni dah ada iktiraf ni. Madu ni antara benda yang boleh diubati. Benda yang boleh menyembuhkan. Benda yang boleh menyembuhkan. Antara satu benda yang boleh menyembuhkan sebarang penyakit. Tapi semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga yang Maha Penyembuh. Jadi ini adalah satu benda yang Allah SWT dah jadikan kepada manusia. Alhamdulillah, kita punya nikmat yang Allah dah bagikan untuk kita amalkan. Benda-benda yang Rasulullah SAW, yang Allah dah ajarkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW dah berikan kepada kita. InsyaAllah sebarang penyakit untuk keluarga kita, kita boleh sembuhkan dengan madu. Tapi Allah yang sembuhkan. Kita boleh ubat. Minta maaf kita boleh ubat dengan madu, dan sesungguhnya Allah lah yang Maha Penyembuh. Allah yang sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah tak untuk kita amalkan sunnah, dan kita akan dapat stamina yang mana Rasulullah SAW sendiri ada. Kita ikut jejak Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Jadi jangan lupa like dan follow Facebook Zuraid Ahmad, yang mana kita ada banyak benda-benda makanan sunnah yang dikeluarkan, diprodukkan. Kita ada macam-macam makanan sunnah yang diprodukkan oleh Tamas. Dalam ni kita punya saya tunjuk, ini kotak Tamas, jenama Tamas, yang mana kita ada jual kurma ajwa, kita ada jual kurma safawi, kita ada kurma mekjul, dan kita ada macam-macam jenis kurma yang dibawa khas untuk rakyat Malaysia daripada tanah suci Madinatul Munawwarah. Jadi boleh dapatkan kurma ajwa
atau kurma-kurma yang lain dengan tamas. Ni dia punya kotak lah. Ni packaging yang dikeluarkan oleh Tamas, yang dikeluarkan oleh Zuraidah Mat, yang dinamakan Tamas. Jadi boleh hubungi di talian untuk dapatkan maklumat lanjut harga untuk setiap kurma. Boleh hubungi 019 944 1266. Di talian 019 944 1266. Boleh juga follow kami di Tamas. Boleh follow kami di Tamas untuk dapatkan sebarang info dan sebut harga. Boleh dapatkan di Facebook kami ataupun di Instagram. Dinamakan, kalau di Facebook nama dia Tamas. Kalau di Instagram pun kataan Tamas, Tamarz, Tamas ni. Jadi boleh dapatkan untuk kita hidupkan sunnah Nabi SAW di rumah kita. Dan Rasulullah ni kata tidak akan kelaparan bagi ahli di dalam rumah itu sekiranya dia mempunyai tamar ataupun kurma kering. InsyaAllah kita hidupkan sunnah. Okey tak? Kita dapat tips-tips, kita dapat cara-cara, amalan-amalan macam mana cara Rasulullah SAW sendiri mengamalkan madu itu. Boleh sharekan sekiranya bermanfaat. Kalau bermanfaat, kita sharekan kepada rakan-rakan kita. InsyaAllah benda yang kita sharekan ada saham pahala yang kita akan dapatkan. InsyaAllah itu sahaja daripada saya hari ini. InsyaAllah besok saya akan kongsikan lagi apa lagi makanan-makanan sunnah yang Rasulullah SAW amalkan untuk hidup dia seharian dia, untuk seharian dia. InsyaAllah di sini saya akhirkan live ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa esok lagi.